Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni Pak Wan nak kongsi sedikit mengenai air kelapa ataupun air nyo kata orang Perak ni. Yang mana khasiatnya sangat banyak. Kemudian Pak Wan nak ajar macam mana cara nak menyimpan air nyo supaya tahan lama. Dan ikutilah video ni sehingga selesai. Okey, air kelapa ni adalah satu air yang ada dalam buah kelapa lah, kan, asalnya. Yang Allah buat sebenarnya, kita pun tak buat, kita tak tahu dia punya khasiat punya banyak, dia punya khasiat punya hebat. Itu antaranya dapat mengurangkan berat badan lah kalau orang yang nak berdiet, orang yang nak menjaga badan. Dia mengandungi kalori yang rendah lah, kalori yang rendah, juga lemak yang rendah lah. Jadi baguslah untuk kita makan. Selain itu dia ada kandungan dalam dia untuk menjadikan kulit kita ni tidak kering lah. Tidak jadikan kulit kita ni kering, menjadikan ianya sentiasa segar. Juga di antaranya dia melambatkan proses penuaan lah. Awet muda sebenarnya. Awet muda makan minum kelapa. Jadi proses penuaan tu dia akan melambatkan proses penuaan. Di samping itu dia juga dapat menolong penghadaman lah, kalau kita ada masalah di segi penghadaman, kerana di dalamnya ada banyak serat. Dalam air kelapa ni ada kandungan serat yang tinggi, dia boleh menolong penghadaman. Itu jugalah dia dalam air kelapa ni dia ada kandungan elektrolit. Elektrolit ni untuk kadar tekanan darah tinggi lah. Elektrolit ni dia boleh menurunkan darah tinggi. Jadi baguslah kalau kita boleh amalkan air kelapa. Amalkan air kelapa. Kemudian Pak Wan juga akan kongsikan kaedah untuk menyimpan dia. Jadi kalau kita nak minum air kelapa ni, kalau sekali minum, sekali beli, ataupun sekali nak kait, kemudian nak kopi sebagainya, jadi renyah ceritanya. Renyah ceritanya. Jadi Pak Wan bukanlah buat kaji inilah, buat pengalaman. Jadi selalunya Pak Wan simpan air kelapa ni dalam botol, setelah ambil standan kan. Kita sekali ambil standan, ada tu kadang ada sampai belah-belah biji. Jadi Pak Wan sebenarnya masukkan dalam botol. Sebelum ni kita masukkan dalam botol biasa. Kan, dalam botol biasa ni cair kan, cair. Dia akan cepat rosak dalam masa 2 hari ya. 1 hari boleh tahan lagi, tapi kalau dah 2 hari dia akan rosak, dia akan masam. Dia akan bertukar menjadi cuka ataupun boleh menjadi tuak. Jadi tuak. Jadi cara yang terbaik lah adalah kita frozen kan dia, beku kan. Ni dah beku nampak. Ni dah beku. Jadi beku ni boleh tahan berbulan-bulan lah. Tahan berbulan-bulan tak rosak. Jadi apabila kita nak minum, kita sama ada kita masukkan dalam jug air panas. Kalau nak cepat, masukkan jug air panas. Kemudian lepas tu kita boleh minum lah dengan cepat. Ataupun kalau kita nak minum besok, kita ambil dalam tempat beku ni, masuk ke peti biasa yang bawah tu kan. Jadi dia akan mencair cara perlahan-lahan lah. Ataupun kalau kita nak minum petang, minum tengah hari, pagi tu kita keluarkan daripada tempat freezer tu, bubuh di suhu
bilik, suhu maknanya biasalah, bubur di luar pada freezer tu. Jadi tengah hari dia akan mencair lah. Kalau ni maknanya kita boleh minum lah. Jadi minum. Jadi Pak Wan selalu guna yang ni atau 2 ataupun 3 kali minum ni. 2-3 kali minum. Jadi kita tak payahlah nak kopek setiap kali minum, nak kena potong buah nyo, kena panjat, kena turunkan buah kelapa, buah nyo tu. Jadi banyak kerja. Jadi kita kurun sekali standar kalau ada pokok lah. Turunkan standar dan kita simpan lah dalam ni. Simpan dalam ni, kita boleh tahan lah berapa lama yang kita nak ni lah. Bila nak minum, barulah kita ambil. Tadi video dia Pak Wan buat untuk macam mana nak mengambil air kelapa mudah. Air kelapa dengan mudah dan cepat. Okey, jadi samping itu kita boleh guna isi dia tu. Isi tu kita ambil semua, kita bubuhkan dalam plastik sebagainya, masukkan dalam peti. Itu kalau dalam peti tak payah beku. Tak payah beku, boleh tahan. Boleh tahan lah setakat seminggu tu tak ada masalah. Seminggu, 2 minggu tak masalah. Isi dia tu kita kopik siap, bubuh dalam, dan boleh makan, bagus. Pun bagus, dia kandungan serat dia tinggi. Okey. Boleh lah kalau rasa manfaat, boleh ikut. Pak Wan nak kongsi hari ni cara mengambil air kelapa, dengan cara yang mudah dan cepat. Dan bagaimana kita memfrozenkan. Okey, air kelapa ni dia kena frozen untuk tahan hama lah. Okey, ni kelapa kita pilih di ujung bawah. Ni ujung bawah, kita takik dia macam tu. Sikit saja. Kemudian kita terus menakik bahagian tempurung dia tu. Dan dah dapat tu lubang untuk kita mengambil air dengan cara yang cepat lah. Ini cara cepat. Tak payah kita nak kopik keseluruhan. Tak payah kopik keseluruhan biji kelapa tu lah. Kita hanya tumpu di bahagian bawah tu saja. Bahagian bawah, belah ujung bawah. Kita ambil di situ dan kita terus buat 2-3 kali potongan atau 2-3 kali takik pun dah sampai kepada dia punya isi lah, dia punya tempurung. Jadi cepatlah kalau kerja kita cepat. Jadi itulah cara dia, formula dia. Tak payah kita kopik keseluruhan buah tu. Ini cara yang Pak Wan tengok ada setengah-setengah daripada penjual buah kelapa, dia buat macam ni. Jadi Pak Wan tiru lah idea dia tu. Jadi tak perlu maknanya kita kerja susah-susah sangat untuk apa tu ni. Kemudian seterusnya kita bila dah cukup 1 jug tu, kita masukkan dalam botol-botol tadi. Dalam botol-botol 500 ml untuk kita simpankan ke dalam freezer. Untuk kita simpankan dalam freezer. Kalau besar sangat jadi tak inilah, susah. Takkan besar sangat dia ni. Jadi untuk botol 500 ml tu cukuplah untuk kita 2 kali atau 3 kali minum. 2 kali 3 kali minum. Selalu untuk 1 jug tu tengok keadaan buah lah. Ini buah ni kecil, dia mahu 5 biji ataupun 6 biji baru dapat 1 jug. Dapat 1 jug 2 liter tu. Mengikut buah. Tapi setengah buah tu besar. Tapi ini buah ni kecil tapi rasanya sedap. Yang paling manis lah. Yang paling manis Pak Wan tengah rasa tanpa gula. Manisnya memang kalau kita simpan dalam frozen selepas beberapa bulan pun, setelah cair dia manis tu masih lagi manis yang asal tu. Dia tak ada rosak, dia tak ada masam sebagainya. Dengan syarat kita masukkan dalam tempat beku, dalam tempat beku. Tak ada formula apalah, cuma berhati-hatilah semasa kita buat kerja ni. Kadang
parang tu tajam, takut nanti boleh mencederakan kita lah, Kemudian tempat letak lapik tu, carilah tempat yang kukuh ya, macam ni tunggul apa ni, Abang Pak Wan ambil ni tunggul pokok. Jadi dia memang mantap lah, jadi tak ada goyang sebagainya. Kalau tempat tu bergoyang, tempat tu tak stabil, akan menyebabkan kita susah nak buat kerja. Ini cara mengambil dia punya isi dah. Kita boleh congkel dia. Rasanya memang lemak-lemak, memang sedap, lemak manis. Okey. Dan kita boleh simpan lah, boleh simpan di tempat yang tak payah sejuk beku, tempat yang biasa saja. Tapi sebaik-baiknya kita simpan dalam plastik dan kita bungkus dia, supaya dia tidak kering lah. Kalau kita biarkan begitu, dia akan kering. Tapi kalau kita bubuh dalam plastik, dia tak kering. Ini cara lagi satu, kita guna sudu. Yang tadi kita guna pisau, ini kita guna sudu. Jadi kita letakkan sudu tu antara isi dan tempurung, kita ikut sajalah. Sebaik-baiknya sudu yang keras lah, sudu yang lembut, dia nanti akan bengkok. Ini sudu lama, sudu yang tebal, jadi memudahkanlah kita mencongkil dia, mencongkil isinya. Okey, itu sedikit panduan tentang mengambil isi kelapa. Okey, jika ada kebaikan, jika ada manfaat, sila share, sila like, sila subscribe untuk video akan datang. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.